Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, menerima amal kita dan menerima kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Hari ini hari Isnin, hari pertama setelah kelahiran Nabi SAW, yang mana sedikit kita nak flashback balik tentang kejadian malam dan di pagi Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Sebagai kita umatnya tidak lepas daripada mengungkapkan kecintaan kita yang tidak terhingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kita berada di bulan Rabiul Awal. Pada malam kejadian 12 Rabiul Awal, di mana seorang pendeta daripada Syam ni belah-belah Syria, Jordan, yang bernama Isa Ain Ya Sad Alif Maksurah. Isa mencari-cari bayi yang lahir di kota Mekah pada malam tersebut, dan dia bertanya kepada penduduk Mekah, hal wulida lakum al-lailah, malam ni ada bayi lahir tak? Dia cari bayi yang lahir pada 12 Rabiul Awal. Ulama khilaf, adakah Nabi lahir siang atau malam? Ada yang kata malam, tetapi pendapat yang asah, yang kuat menurut Burhanuddin Az-Zarkashi, seorang ulama besar, yang asahnya, yang kuatnya, Nabi lahir pada waktu siang, iaitu pada waktu subuh, macam inilah subuh Isnin. Cuma hari ini bukan 12 Rabiul Awal. Jadi kata orang Mekah, la na'lamu dzalik,
kami tak tahu, tak ada information, tak ada maklumat adanya bayi lahir malam ni. Sebab masa tu Nabi belum lahir lagi. Dia pun cari sampai ke subuh, cari bayi, sebab dia yakin ada tempat yang betul, hari yang betul, waktu dia yang belum tiba lagi. Sampai ke subuh dia dapat tahu ada seorang bayi yang lahir. Dia pergi bertemu dengan Abdul Muttalib, datuk Nabi. Bila dapat tahu ada bayi lahir di situ, lalu dia tanya nama siapa namanya. Abdul Muttalib bagi tahu namanya Muhammad. Dan dia terus memberitahu, inilah yang aku tunggu-tunggu, inilah manusia yang akan mengubah umat manusia. Lalu kata Abdul Muttalib, mana kau tahu? Apa buktinya? Dia kata ada 3 perkara, 3 ciri. Yang pertama, malam tadi telah lahir bintang Muhammad, Najmatu Muhammad, iaitu bintang 3 ketul yang sederet sebaris kecil di langit. Yang kedua, kata dia, nama dia Muhammad, kerana hampir tiada lah nama Muhammad sebelum tu. Susah orang nak letak nama Muhammad. Yang ketiga, tandanya ialah hari ini, hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ulama sepakat menyatakan Nabi lahir pada hari Isnin, tiada khilaf. Malahan hari Isnin ni banyak berlaku, banyak kejadian. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi wafat pada hari Isnin. Wastumbi'a, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wastumbi'a, turunnya wahyu. Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, juga pada hari Isnin. Kharaja muhajiran, keluar berhijrah dari kota Mekah, juga pada hari Isnin. Dan sampai ke Quba, sampai ke Madinah, iaitu di Quba, juga pada hari Isnin. Warufi al-hajar, dan diangkat Hajar Aswad. Dalam peristiwa yang kita tahu, Nabi ambil kain, para pemimpin Mekah angkat kain-kain yang bucu-bucu kain tadi, tepi-tepi kain tadi, dan Nabi letakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah kain, juga pada hari Isnin. Dan ada satu riwayat sebut berlakunya Isra' Mi'raj pun pada hari Isnin. Sebab tu kita sangat-sangat digalakkan, bukan hanya menyambut Maulid setahun sekali, tak salah, tak ada masalah pun. Saya pun hari-hari ceramah Maulid. Hari ini ke Kuala Selangor kan. Semalam sembahyang hari pertama di Masjid Wilayah, hari Rabu malam Khamis. Itu untuk orang awam lah, untuk orang awam. Kita ni bukan awam lagi, kita ni lalu belajar agama, kuliah agama, kelas agama, patut naik sentiasa. Hari Isnin kita mesti jadikan hari puasa, kerana tanda kasih kita, sayang kita, cinta kita kepada baginda Rasul. Bila Nabi ditanya, su'ila an sawmi yaumil isnain, ditanya tentang kenapa Nabi puasa hari Isnin, Nabi sebut antara salah satu jawapannya ialah zaka yauma wulidtu. Kerana itu hari aku dilahirkan, hari keputeraan baginda Nabi SAW. Tapi yang itu khilaflah di antara ulama tentang hari kelahiran 12. Ada yang kata 9, ada yang kata 8. Tetapi
Tarikh wafat Nabi tiada khilaf, 12 Rabiul Awal. Pada hari Senin pagi juga, pagi Senin juga, Nabi SAW yang sakit, Nabi sakit pun hari Senin di rumah Maimunah. Kita pagi ni cerita pasal ni lah, Maulid Nabi je lah. Dan Nabi kan selalu kan. Esok kita sambung Fatihah ayat yang kedua. Bawa dah buku kan, tapi rasa tak seronok kalau tak sebut pasal Nabi. Tanda kasih kita. Jadi Nabi sakit pun hari Senin. Ada khilaf pula, ada khilaf. Ada yang kata Sabtu, tapi salah satu riwayat sebut hari Senin di rumah Maimunah. Nabi ketika itu ada 9 isteri. Nabi semuanya ada 11. Ada riwayat kata 12. Kenapa yang asah 11 lah. Malam sebelum Nabi sakit tu, kalau kita sebut malam Ahad, malam Senin, tapi dalam Islam Senin lah, sebab hari bermula daripada Maghrib kan. Malam Nabi sakit tu, Nabi ziarah kubur Baqi' Al-Gharqad yang berada di Madinah. Ada ribuan sahabat yang dikuburkan di sana. Ada 9 isteri yang dikuburkan di sana. 2 lagi isteri, Maimunah di Sarif sebelum sampai Mekah. Yang kedua Khadijah di Ma'la di Mekah lah. Jadi Nabi ziarah kubur macam biasalah. Nabi bagi salam waktu malam kan. Nabi suka ziarah waktu malam. Setelah ziarah, sebelum Nabi keesokannya sakit, mungkin orang kata, Ustaz, ziarah siang boleh dia ziarah siang malam, tapi afdalnya malam. Malamnya rasa hening, rasa sunyi kan. Kita nak feeling kekuburan tu, feeling kekuburan, rasa kubur tu. Kalau siang ni dia kurang rasa kubur. Dia nak lebih baik datang seorang 2 orang. Nabi selalu datang berdua. Datang ramai-ramai satu masjid dah jadi pasal pula. Kurang lah ziarah. Kalau boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali ziarah kubur. Nabi dedahkan satu rahsia sebelum Nabi sakit hari Senin. Ini hari Senin juga lah. Senin juga sebab malam Senin. Ini cerita pasal Senin hari ni. Hari ni hari Senin. Nabi kata ketika itu yang mengiringi Nabi Abu Muwahhibah. Yang mengiringi Nabi Abu Muwahhibah. Abu Muwahhibah ni dia teman Nabi sampai ke kubur, dan Nabi kata, wahai Abu Muwahhibah, sesungguhnya Allah tawarkan aku 2 tawaran. Yang pertama, tawaran pertama adalah u'titu mafatih khazainid dunya wal khulda fiha sumal jannah. Tawaran pertama 3 tawaran menarik. Yang pertama, diberikan kunci-kunci khazanah bumi. Dalam bumi ni ada banyak khazanah. Khazanah gas, petroleum, emas, perak, besi, semua dalam bumi kan. Nabi boleh jadi orang yang paling kaya sepanjang sejarah manusia di atas muka bumi, kalau Nabi terima. Yang kedua, khulda, kekal sampai kiamat. Maknanya kita boleh jumpa Nabi, kita boleh panggil Nabi. Penceramah kita adalah baginda Nabi SAW. Kalau Nabi pilih yang pertama lah. Dan yang ketiga, jannah, syurga. Itu tawaran pertama. Semua khazanah bumi diserahkan pada Nabi. Nabi kekal sampai kiamat dan syurga. Yang kedua, kata Nabi kepada Abu Muwahhibah pada Senin malam tu, Nabi kata tawaran kedua, liqa'a rabbi, bertemu dengan Allah, kemudian syurga. Semua tahulah apa jawapannya kan. Kalau pilih yang pertama,
pasti kita dapat jumpa Nabi. Kita bukan ziarah kubur Nabi, tapi kita ziarah Nabi sendiri. Nabi pilih yang kedua. Kenapa Nabi pilih yang kedua? Kerana Nabi ni sangat cintakan Allah. Bila dah tak ada wahyu, tugas Nabi dah habis. Wahyu ayat hanya 6,326 ayat. Dia senang je. Ingat 6 depan belakang, tengah-tengah 32. Senang. 6 depan belakang, tengah-tengah 32. Kadang-kadang saya tersilap 23. 32 bukan 23. Jangan buat nombor-nombor yang pelik-pelik pula. Nombor ekor 6,326. Setelah habis 6,326 ayat, setelah turun ayat yang terakhir. Apa dia ayat terakhir? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang kata hari ini dah sempurna agama. Maka Nabi dah tak lalu nak duduk di dunia, sebab cintanya yang sangat hebat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila lambat turun surah Al-Duha, surah Al-Duha ni lambat, period yang lama, masa yang lama. Nabi resah, Nabi gelisah, Nabi ni tak keruan bila wahyu tak ada. Macam kita lah, kita bagi mesej dekat isteri PJJ kan, bukan pengajian jarak jauh, perkahwinan jarak jauh. Dah berminggu-minggu tak balas. Apa perasaan kita? Kalau kita sayang lah, dah tak sayang, lain cerita dia. Resah, gelisah, tak keruan kan. Kenapa tak balas? Blue tick, baca pun tidak. Apa terjadi? Nak call tak boleh. Ini yang berlaku pada surah Al-Duha. Sehingga Jibril turun setelah beberapa lama, Nabi takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab tu kita sunat baca la ilaha illallah, wallahu akbar di antara surah-surah daripada Duha sampai An-Nas. Surah-surah lazim memanggil kan. Sebab ini kisahnya, ini ceritanya, kisahnya pada surah Al-Duha. Tengok dalam surah Al-Duha, ayat pujuk Nabi, ayat pujuk Nabi. Kita boleh guna untuk pujuk isteri. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak tinggal kamu, Allah tak marah kamu. Kan bila kita lama baru sampai rumah, isteri terpacar depan pintu cakap pinggang. Abang bukan marah, abang bukan nak tinggalkan kau, tapi bos tak bagi balik. Isteri kata, bos mana? Bos kat kedai mamak ke bos betul? Tengok telefon. Macam-macam lah. Checkpoint kan. Kalau betul tak apalah, kalau tak betul kena cari. Sebab tu Nabi benarkan bohong sunat. Kalau kita tak buat apa-apa benda jahat, untuk meredakan keadaan. Bohong sunat ada kan dalam hadis. Antaranya adalah islah bainal zawjain, untuk kita nak damaikan antara suami isteri, untuk kita cool down, nak bagi relax, tenang. Selagi mana bukan buat maksiat lah. Kalau buat maksiat tak boleh tipu bohong. Kita tak buat jahat, tapi isteri tak nak faham, tak nak terima, kita boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kisah hari Senin. Banyak berlaku. Sehingga pagi Senin tersebut, sembahyang subuh, Nabi ni sakit dari Senin sampai Senin, main 2 minggu. Tapi pergi masjid, kecuali malam Jumaat 3 hari sebelum Nabi wafat. Maghrib tu rasminya last Nabi imam Maghrib, malam Jumaat. Isyak Abu Bakar. Tapi Ahad tu pergi sekejap. Ahad sehari sebelum meninggal, pergi sekejap. Tengah-tengah Abu Bakar jadi, semuanya pergi itu dalam keadaan daripada isteri yang sakit tu, semuanya ditonton, dipapah. Maksudnya dipapah pun sampai solat jemaah, pergi solat jemaah, dipapah pun. Cuma malam Jumaat tu bukan tak nak pergi, memang pingsan. Bangun 3 kali, bangun pingsan. Sampai Nabi kata dah, cik, pergi Abu Bakar, muru Abu Bakrin fali salli bin nas.
Cuma Ahad tu dapat keluar sekejap. Maknanya secara tak rasminya semayang Zuhur lah last di masjid. Tapi rasminya semayang Maghrib malam Jumaat. Yang hari Ahad tu tengah-tengah Abu Bakar jadi imam, Nabi dipimpin oleh Ali dan Fadlu bin Abbas sampai ke depan. Abu Bakar perasan Nabi datang, terus dia bagi Nabi ganti. Nabi pun ganti, sembahyang duduk dan jemaah semua solat berdiri. Secara tak rasminya, secara mengejut, itulah yang terakhir. Sabtu, Isnin pagi tu Nabi buka tirai sekejap. Buka tirai. Sahabat-sahabat nampak keriangan. Oh, Nabi macam dah okey. Inilah momentum lah sebelum meninggal. Kan ada kan masa dia sakit teruk, bila hari meninggal tu dia sihat sikit. Jomlah ayah nak balik. Kan contohnya kan. Sekali balik tu meninggal. Biasa kan. Last Nabi nampak ceria, sihat. Dia buka tirai, tapi sembahyang di rumah lagi dan tutup tirai. Sahabat-sahabat rasa, oh ini satu perkara positif. Nabi dah nampak okey. Nabi masuk rumah aja waktu duha yang awal di pangkuan Aisyah. Tufiya Rasulullah baina sahri wa nahari. Nabi meninggal di pangkuanku, di dadaku. Maka Nabi menghembuskan nafas terakhir dalam ketika menyebut Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Maka itulah kejadian yang menyengat hati. Semua sahabat tak boleh terima sebab terlampau sayang. Omar siap. Siapa yang kata Nabi meninggal, kau pancung kepala dia. Kecuali dua sahabat yang relax. Abbas bin Abdul Muttalib yang bagi kata-kata semangat dan dikuatkan lagi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain memang tak boleh relax. Maksudnya macam-macam kan. Bukan histeria, maksudnya tak keruan lah kan. Ada yang terduduk, Ali terduduk, Osman tak boleh cakap. Sampailah Abu Bakar tenangkan. Dan Abu Bakar baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad adalah seorang rasul, telah berlalu banyak rasul. Adakah apabila seorang rasul itu mati atau dibunuh, kamu nak kembali murtad? Maka semuanya buka mata dan menerima. Akhirnya pada pagi Selasa malam Rabu tu, pagi Rabu, Nabi dikebumikan setelah berlakunya perdebatan di antara sahabat siapa yang nak dicalonkan. Al-Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah dan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, dan Abu Bakar yang naik di atas persetujuan semua. Dan pada pagi sebelum subuh Rabu tu Nabi dikebumikan, dan pertama kali azan Bilal dalam keadaan Nabi tidak ada di atas muka bumi. Maka sahabat semua menangis. Itulah kisahnya. Mudah-mudahan kita pada hari Senin ni kita pakat-pakat puasa lah kan. Apabila setiap Senin wajibkan puasa masing-masing, tanda cinta kita pada Nabi SAW. Jadi kita sambung tafsir itu pada hari esok insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa. Allahumma harusna bi'anika la tanam. Waqnafna bika alladhi la yura marhamuka. Fala tuhlikna wa anta rajauna. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum